ibadat. Berkatalah Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, ada 4 golongan yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Ada 4 golongan yang Allah benci. Tuan-tuan, orang yang kita benci ni agak-agak nak jumpa ke tidak? Orang yang kita benci ni tuan-tuan, nak balong kita ni jumpa orang yang kita benci ni, balong nak jumpa dia ke tak? Nak meluat sungguh dengan dia ni, tengok muka pun tak mau dah, kita benci dia. Jumpa di mana pun kita rasa berang, kita rasa dia ni lah. Sebab apa? Sebab kita benci. Ini kan Allah Ta'ala benci pada kita. Itu kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, tanda Allah mula benci kita, yang pertama, Allah mula sibukkan kita dengan urusan yang tak penting. Allah mula sibukkan kita dengan perkara yang tak penting. Kita tak boleh datang ke masjid surau bukan sebab kita malas. Kita tak boleh baca Quran bukan sebab kita tak pandai baca Quran. Kita tak boleh zikir nama Allah bukan sebab kita tak tahu nak zikir. Kita tak boleh main majlis ilmu, kita tak boleh duduk dalam majlis ilmu bukan sebab kita malas. Tetapi kata Imam Al-Haddad rahimahullah ta'ala, Imam Haddad sebut pada dia, sesiapa yang tidak dapat melakukan kebaikan sedangkan di tempatnya sedang melakukan kebaikan. Ada orang di masjid, di surau tengah mengerjakan ibadah tarawih, tapi dia tak boleh datang sembahyang tarawih. Ada orang dia duduk dalam bulan puasa tapi dia tak boleh nak puasa. Ada orang dia boleh puasa tapi dia tak boleh nak buat ibadat yang lain. Bukan sebab dia tak boleh buat, dia ada kekuatan, kesihatan dia cantik, dia ada tenaga, tapi tak boleh buat. Sebab apa? Kata Imam Al-Haddad, sebabnya adalah dia tidak memiliki izin daripada Allah. Bila tak ada izin daripada Allah, nak bangun malam pun tak boleh. Bila tidak ada izin daripada Allah, nak sedekah pun tak boleh. Bila tidak ada izin daripada Allah, nak baca Quran pun tak boleh. Sedangkan Facebook dia boleh baca, WhatsApp dia boleh baca, TikTok dia boleh main, IG dia boleh baca, tapi Quran dia tak boleh baca. Sebab apa? Kata ulama tasawuf, Imam Al-Haddad ni orang ahli sufi, ahli tasawuf. Kalau ikut pandangan lain memang kita malah, tapi ikut pandangan ulama sufi dia sebab dia, sebab Allah dah mula tak izinkan kita buat benda baik. Tu kerugian manusia paling besar. Ada orang masuk dalam bulan Ramadan, dia hanya boleh puasa tapi dia tak boleh sembahyang. Tu tak pelik balong. Ada orang dia masuk Ramadan, puasa boleh, sembahyang tak agak. Bila kita sebut sembahyang tak, puasa. Orang kata puasa tu tak diterima sebab apa? Sembahyang kita tak buat, puasa kita sia-sia. Baik aku tak payah puasa dah dia dah. Masalah orang kita. Tak boleh nak tegur. Sebab apa? Tu ibadat perlukan ilmu. Kalau tak ada ilmu, bagaimana kita nak merungkai? Bagaimana kita nak mencipta untuk memasuki syurga Allah? Kalau kita main ibadat ikut-ikut orang, mestinya kita payah nak masuk syurga Allah. Tu bila Allah Ta'ala tak izinkan kita buat benda baik, Allah sibuk kita dengan perkara yang lain. Ada orang duduk dalam bulan Ramadan tapi tak boleh buat kebajikan, tak boleh datang sembahyang tarawih, tak boleh datang buat kebajikan. Itu kita kena ingat tuan-tuan. Sebab apa? Tak pelik. Ada orang puasa boleh, sembahyang tak pelik. Sebab apa? Saya jumpa lagi pelik belum. Apa dia? Saya pernah jumpa satu orang hamba Allah, subuh tak pernah sembahyang, duha tak pernah tinggal belum. Subuh tak pernah sembahyang, duha tak tinggal. Ui, pelik. Saya tanya dia, awak subuh tak sembahyang, duha tak tinggal? Dia kata, ustaz, sembahyang duha murah rezeki dia dah punah. Punah ke depan. Hak kata murah rezeki nunggu mula daripada subuh. Tu kita ni Pak Long, syarat Pak Long nak dapat ganjaran solat malam kena ada 3 benda. Pak Long nak dapat syarat sembahyang malam, siapa-siapa nak dapat pahala sembahyang malam sepanjang malam, Pak Long kena penuhi 3 syarat ni Pak Long. 3 karakter ni kena ada, 3 syarat ni kena ada, 3 terma ni kena ada. Apa dia? Yang pertama, mestilah solat Isyak secara berjemaah. Mestilah solat Isyak secara berjemaah. Ada orang dia tak mayang Isyak, dia main mayang tarawih lah. Ada orang aku mayang. Ulama tu apa dia? Kena ajak diri kita sembahyang jemaah. Yang kedua, mestilah sembahyang tarawih hingga selesai witir bersama dengan tu imam, bukan witir balik buat rumah sendiri. Berapa ramai hari ni selesai mayang tarawih rakaat 8, dia pun cari bawah tahu cari bawah tahu. Cabut awal. Cabut awal. Witir dia kata, witir pendapat ulama sebut, witir kena buat waktu 1/3 malam dekat dengan subuh. Yang kata 1/3 malam tu kalau bulan lain. Masuk Ramadan, tolong habiskan tarawih bersama witir dengan tu imam. Tu yang kedua. Yang ketiga, syarat nak dapat pahala sepanjang malam buat ibadat, iaitu kena solat subuh secara berjemaah. 3 benda ni belum.
Nah, boleh buat insya-Allah dapat pahala ganjaran sepanjang malam kita buat ibadah. Nah, tu sebut daripada sembahyang isyak dengan subuh ni lah waktu yang paling berat manusia nak buat ibadah. Nah, tu kata bulan Ramadan bukan sekadar manusia yang hidup saja dapat rahmat, bahkan yang mati. Orang Kedah panggil yang mampu belum? Tak mampu. Nah, yang mati pun dapat rahmat. Orang sakit perlukan rahmat Allah. Orang yang orang kata jiwa tak tenang, dia perlukan rahmat Allah. Orang yang dalam lubang kubur perlukan rahmat Allah supaya dia dibebaskan dia daripada azab kubur, dibebaskan dia daripada kesakitan, dihindari daripada musibah. Tu ingat, orang yang meninggal dunia walaupun mereka duduk dalam lubang-lubang kubur, tapi kena ingat apa dia? Ramadan, bulan diberhentikan azab oleh Allah Ta'ala. Dunia orang buat amal ibadat, hak sihat buat amal ibadat dapat rahmat, hak dalam kubur pun dapat rahmat. Sebab apa? Malaikat yang tukang azab jenazah yang duduk dalam lubang kubur diberikan cuti bergaji. Mereka para malaikat dia tentang macam kita. Mereka ni iman tinggi, kita berasa ikut. Ni rasa nak buat ni kita buat, esok nak buat tu kita buat. Malaikat Allah tiap-tiap hari Allah Ta'ala kata pukul dia, pukul hari-hari tak berhenti. Tapi masuk Ramadan stop. Bermula daripada malam pertama sampai malam hari raya Aidilfitri. Tu malam hari raya Pak Long. Malam hari raya jangan buat benda-benda lain, tolong buat ibadat. Agak-agak hari terakhir puasa, hari terakhir puasa Pak Long, esok nak raya, hari ni lah kita puasa, agak-agak sembahyang maghrib gobah. Lah puasa. Sembahyang maghrib gobah. Tak lajak pi 8.30 saja sangat. Tak lajak pi 8.30 saja sangat. Melainkan Pak Long, hak Pak Long depan saya ni semua soleh belaka. Tak ada untuk bila nak azan dia sembahyang dah. Ni kata orang-orang belah keramat ni orang ahli syurga. Depa kata, bukan saya kata Pak Long, antara penduduk syurga yang paling masuk awal keramat AU3. Amin lah Pak Long. Pak Long tak mau amin, saya tak mau masuk ke Pak Long. Amin lah Pak Long, masuk dah lagi. AU3 Pak Long, bukan AU2. Tu tentang tu kalau Allah Ta'ala tak izin, bila masjid duk selawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, semua pakat duk rumah duk minta telefon. Tu kata baca Quran tak boleh, baca telefon boleh. Sebab apa? Allah tak izin dia buat benda baik. Tu kita tuan-tuan, permulaan Ramadan ramai orang mai sembahyang jemaah lepas Ramadan. Bukan setakat lepas, mau 20 akhir Ramadan cerah ke depan. Malam tamu tak apa, malam tamu start 29 Syaban tu penuh sampai tu imam pun bening. Sebab apa? Tempat tu imam kena kebah. Tu imam pula mai lewat. Tu imam duk tunggu pengumuman puasa. Lambat mai tengok lah tempat aku pun tak ada. Tu imam pun pergi, dia kata bang tempat saya, dia pusing belakang, lambat belakang punah. Punya dahsyat malam tamu, malam 20 malam 20 dah tambah. Tu kita ni tuan-tuan saja nak tanya, tuan-tuan sini sembahyang tarawih berapa? 18. Oh hebat orang sini. Sini buat 8 dah. 8 tu Pak Long taja tanya. 8 tu Pak Long nak buat sendiri ke sabit ikut tu imam? Sabit buat sendiri ke sabit ikut tu imam? Ikut imam. Agak-agak kalau kita sendiri kita nak buat berapa? Kantoi lah. Ni contoh dah. Contoh. Saya buat contoh je Pak Long, mana nak tahu kok keluar fatwa baru. Pak Long, apa dia? Sembahyang tarawih Pak Long boleh buat dengan 3 cara, 3 jumlah. Apa dia? Pak Long, dengar ni. A, Pak Long boleh buat 20. Tapi itu memang cerah ke depan lah. Pak Long, 20 A, B 8. Tu ada bisa buat. C 4. Hak mana tuan-tuan nak pilih? Hak mana nak pilih? A, B ke C? Siapa yang pilih B tu? Ni ulama bagi buat 4 ni. Tu kata kalau kehendak kita pilih hak sikit Pak Long. Bukan kata Pak Long saya apa serupa.